cara apa ataupun tips rawat pokok sendu. Okey, siapa pokok dia banyak sendu, so nanti kita tolong bantu, kita tolong bagi tips lah cara nak pulihkan. Bincang sikit supaya you all semua dapat tips macam mana terima pokok tu, macam mana nak handle ataupun pokok yang sedia ada. Okey, sedia ada mula-mula cantik, lepas tu mati. Lepas tu mati mengejut, lepas tu sendu, macam-macam hal ramai yang PM saya tanya, doktor, saya dapat pokok kemarin lagi cantik. Tapi dalam tempoh 3 minggu lepas duduk dengan saya, pokok start sendu dah. Macam mana tu? Okay. Ada juga yang kata, doktor saya dapat pokok okey, lepas tu tak okey. Lepas tu ada yang kata, doktor saya dapat memang daripada awal dah tak okey. Okay. Lama-lama lagi tak okey. Okay. Dan ada juga yang kata, saya dapat tak okey, lepas tu okey. Macam-macam lah. So ini kita nak bincang-bincangkan. Okay. Ini kita nak bincang-bincangkan. So nanti you ada soalan, boleh tanya. Okay. Yang pertamanya, kita fokus dulu kepada pokok yang sedang sendu sekarang. Okay. Sedang sendu sekarang. Sebab apa pokok sendu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pokok kita sendu. Okay. Yang pertama sebab kita memang tak pandai jaga lah kot. Okay? Tak pandai jaga tu sebab kita tak ada ilmu. Semua orang tak pandai. Saya pun memang tak pandai juga masa mula-mula jaga pokok. Tapi sekarang Alhamdulillah saya boleh handle semua pokok. Pokok satu batang pun hidup. Okay? Satu batang pun hidup. Cabang ada satu je pun boleh hidup. Segar cantik Alhamdulillah. Kalau orang datang dekat Zeti Roses Garden Farm ni, sebenarnya saya tanam semua pokok yang tak sihat. Pokok sihat saya jual. Yang tak sihat saya ambil ke saya untuk tanam dekat taman ni. Dekat Zeti Roses Garden Farm ni. Sebab kita tak boleh, kita tak dapat nak ambil pokok cantik. Sebab yang cantik tu semua kita bagi customer dulu. Yang tak cantik baru kita ambil tanam. So Alhamdulillah bertahun-tahun dah sekarang. Yang asalnya satu cabang dah bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Alhamdulillah. Okay? So macam mana pokok yang sendu tu? Okay, yang pertamanya biasanya pokok kita sendu sebab kita tak ikut step cara jaga pokok yang betul. Tu saja. Okay? Kita kena check pokok kita tu dapat cahaya matahari ke tak sebenarnya. Dapat tak cahaya matahari? Kalau pokok kita tak dapat cahaya matahari, pokok kita memang akan cepat tak sihat. Cepat diserang penyakit. Dia cantik sekejap tak cantik, cantik sekejap tak cantik, lama-lama dia sendu terus. Kalau tak dapat cahaya matahari pagi lah. Yang tu biasanya berlaku bila pokok kita dapat cahaya matahari petang saja. Pagi tak dapat, petang dapat. Pokok boleh hidup, tapi dia banyak hal. Dia banyak hal. Sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap okey, sekejap tak okey. Okay? So, kena pastikan pokok kita ni dapat cahaya matahari pagi yang pertamanya. Cahaya matahari pagi. Yang kedua, pokok ros atau mana-mana pokok pun sebenarnya dia nakkan air. Dia perlukan air. Dia memang nak air. Okey? Memang nak air. Nak air yang banyak. Kecuali kalau tempat tu cuaca sejuk. Baru air siram jarang-jarang. Tak apa siram jarang-jarang. Tapi untuk cuaca kita dekat Malaysia ni tak sesuai. Tak siram pokok. Terutama kalau cuaca yang panas. Kalau hujan tak apalah. Kalau dah hujan tak apa. Tapi kalau cuaca panas memang kena siram 2 kali sehari. That's why masa kita report tu kita kena pakai tanah yang poros air. Tanah yang poros air. Elak pakai tanah yang ada kokopik yang banyak. Okey? Sabuk yang banyak. Sebab unsur-unsur ni lama-lama pokok cantik sekejap je tau. Cantik sekejap je. Datang hujan terus pokok kanker. Dan unsur-unsur ni kita tak perlu siram air banyak. Jenis tanah yang macam ni. Tak perlu siram air banyak. Okay? Tak perlu siram air banyak. Sebab lagi you siram banyak, pokok cepat kanker. Datang je hujan, habislah. Sekali hujan 2 kali je, habislah pokok kita. Sebab tu, untuk pokok ros dan mana-mana pokok. Kalau kita nak maintain lama, nak kekal lama dalam cuaca Malaysia yang panas ni, kena tanah yang poros air. Bila tanah poros air, kena siram. Paling kurang 2 kali sehari. So yang ni yang ramai yang kata lah leceh lah doktor. Tak kena siram 2 kali sehari. Kalau saya pula suggest, kalau cuaca panas pakai tanah Zeti Roses ni, cuaca panas kena siram 3 kali sehari baru pokok cantik. Lagilah orang tak nak. Tapi nak tak nak itulah sebenarnya. Itulah caranya. Kita tak boleh pakai tanah yang tak poros air yang ada banyak kokopik, kompos semua tu jangan. Sebabnya tanah tu hanya sesuai untuk media semayang. Tanah tu sesuai untuk media semayang. 2-3 bulan cantik lagi pokok tau. Lepas 3 bulan you akan realise semua pokok cepat kena kanker. Pokok cepat kena kanker, pokok cepat datang penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang paling ketara kalau tak guna tanah yang tak poros air, okey, dipanggil apa ground crawl, yang berkerutub tu, yang berkerutub. Okey, ground crawl. Apa ground crawl ke apa lah mak saya nak sebut pun susah. Siapa ada cikgu bahasa Inggeris dalam ni tolong sebutkan untuk saya, okey? Ground crawl, tu ground crawl. Buntut-buntut. Buntut tu yang berbuntut-buntut tu, kalau tanah tu tanah tak poros air, dia akan cepat dapat penyakit tu. Banyak penyakit lagi lah. Banyak penyakit lagi. Memang you tak perlu siram air banyak. Betul lah, you memang tak perlu siram air banyak untuk tanah-tanah macam tu. Okey? Tak perlu siram air banyak sebab dia dah boleh menakung air lama. Tak perlu siram banyak sebab bila you siram banyak je dia akan cepat kanker. So untuk tanah yang macam tu dicadangkan jangan siram banyak. Betul, jangan siram banyak. Tapi you akan mengalami banyak risiko. Datang je hujan, you terlebih je air, habislah pokok. Okey? Datang je hujan, okey? Muhammad Khairul ya, cikgu. Terima kasih cikgu Khairul sudi ke udara ground gore. Betul. Crown gore. Okey? Crown gore betul-betul. Okey? Tanah yang menakung air ni boleh menyebabkan crown gall tu cepat ada dekat pokok. Kita dapat cepat sebab crown gall ni dia berpunca daripada serangga yang datang daripada tanah. Berpunca bila tanah tu menakung air, banyak penyakit cepat datang. Sebab serangga ni dia suka tanah yang selalu lembap. Tak percaya tanya cikgu sains, serangga ni dia suka tempat lembap-lembap tau. Kebanyakan serangga suka yang lembap-lembap. Yang kering-kering dia tak berapa suka. Yang kering-kering tak berapa suka. Sebab itulah bila tanah tu terlalu asyik lembap je memang kita tak perlu siram banyak. Tapi dia akan mengundang banyak penyakit. Dan penyakit yang paling teruk yang susah nak rawat ialah kanker lah. Sebab tu bila kita tanam ros dan tanam pokok pun tanah sangat penting. Okey, tanah sangat penting. Ada yang tanya saya nak pakai tanah Zeti Roses. Doktor kata tanah Zeti Roses tu poros air je. Tanah Zeti Roses poros air. Terus saja. Akak siram tak? Saya tak siram lah sebab saya dengar ada orang kata tak perlu siram hari-hari. 3 kali sehari je cukup. Tak boleh. Tanah Zeti Roses you kena siram hari-hari. Paling kurang 2 kali sehari. Itu yang tak kena. Bila you pakai tanah Zeti Roses you tak siram, pokok tu memang cepat kering. Kita cantik lah pokok you tapi pokok susah nak mati. Susah nak mati tapi pokok kering. Bila pokok kering pula, selalu je kering, tak boleh juga, penyakit pun akan datang juga. So nak tak nak you kena siram 2 kali sehari. So ada yang kata, alah leceh lah doktor, kena siram 2 kali sehari. Saya nak yang tanah yang tak payah siram hari-hari, 3 kali sehari. Betul? Tapi you nak ke datang hujan pokok terus kiok? Nak ke datang hujan sekali je kiok terus?
kanker hari-hari. Larat ke nak rawat kanker hari-hari? Lebih hari sikit je, tak boleh. Asyik dah kena check je tanah tu, lembab ke tak lembab, mana dah larat. Saya kalau nak check tiap hari tanah lembab tak lembab sebab tanah tu memang tanah yang takung air yang menyebabkan selalu lembab, leceh. Sangat leceh. Tapi kalau tanah yang poros air kita tahu dah, air cepat dia mengalir. Kalau hujan datang sekali-sekala pun kita tak risau. Kecuali hujan yang datang tanpa henti bulan 11 bulan 12, dia ada cara rawat dia. Nanti lepas ni saya akan share cara rawat lah. Okey. So faktor tanah sangat penting, ya. Faktor tanah sangat penting sangat. So kena tahu tanah yang sesuai lah, dan tanah yang sesuai untuk semua pokok sebenarnya, tanah yang tak takung air supaya kalau hujan datang dia tak cepat kanker, akar tak buruk. Okey. Tapi kena siram. Siram 2 hingga 3 kali sehari. Kalau kita rasa kita malas nak siram, kita pokok banyak, sebenarnya banyak alternatif lah yang boleh kita buat, ya. Iaitu kita boleh pasang drip. Okey. Sebab drip tu dia boleh auto siram. Dia pasang drip lah. Ataupun kita siram lah. Okay, lagi banyak kita siram cukup air, lagi banyak pahala sebenarnya. Macam tu je set lah kepada kita. Tanam pokok ni bukan sekadar hobi. Bukan sekadar kita nak suka-suka. Okay, tanam pokok ni sebenarnya ada satu penghidupan yang kita sedang bina. Ada satu penghidupan yang kita sedang bina. Okay, supaya manfaatnya tu boleh dikongsikan secara bersama dengan orang lain. Bukan manfaat tu untuk kita seorang saja. Okay, contohnya, tanam pokok untuk kita cantik menjadi berbunga-bunga. Kita memang happy. Tapi sebenarnya orang sekeliling kita yang tengok lagi happy. Kita memang happy lah sebab kita tuan punya. Yang hari-hari siram, hari-hari baja kan. Tapi orang lain yang tengok tu lagi happy. So, sayang-sayang semua. Satu happy kita bagi dekat orang, 10 happy Allah bagi kat kita. Okay? So apa yang kita nak susahkan? Apa yang kita nak rusingkan kalau kita kena siram? Tak ada yang perlu nak rusingkan lah. Siram lah sebab siram dapat pahala, baja dapat pahala, jaga dengan cantik dapat pahala. Niat kerana Allah, kerja kita semua ni, tanam pokok ni pun satu ibadah. Okay? Simple je. Betulkan cara berfikir ni. Cara berfikir ni kena ubah. Okay? Barulah bila kita buat apa-apa saja, kita tak stres lah, tak tertekan. Kalau kita letih pun tak tertekan, kita banyak kerja pun tak apa. Kita buat benda, kita nak buat yang terbaik, kita tak cepat putus asa. Sebab kita tahu, apa-apa sahaja yang Allah uji kalau tak jadi, pokok mati, pokok sendu, pokok tak sihat, kita usaha lagi, semua tu mendatangkan saham di akhirat sana.